A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada wabak COVID-19. Para penonton, sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkati pertemuan kita pada hari ini dan Allah lindungi kita daripada wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, update terkini COVID-19 di Malaysia, kes baharu 5,725 orang. Jumlah kes yang masih aktif 45,478. Dan alhamdulillah, kes sembuh baharu 3,423 orang dan duka cita kes kematian baharu 16 orang. Jom sama-sama kita patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik para penonton, kita ada berita gembira yang mana tidak lama lagi kita akan diberi suntikan vaksin kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Tapi persoalannya, sejauh mana keberkesanan vaksin ini? Persoalannya, halal ke vaksin ini? Dan persoalannya, selamatkah vaksin ini? Bagi merungkaikan persoalan pada hari ini, kita bawakan kepada anda panel yang tidak asing lagi pada kita, Tuan Guru saya, Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Da'i, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Da'i. Lama tak jumpa Ustaz juga. Alhamdulillah. Syukurlah dengan ada rancangan Tanyalah Ustaz ni, setiap bulan boleh jumpa dengan Da'i yang berbagai. Allahu Akbar. Rindu dia orang kan? Rindu juga dekat Ustaz. Subhanallah. Tapi isu kita pada hari ini cukup hangat diperkatakan. Ya saya. Jadi oleh sebab itu, para penonton sekalian, kita ada juga bersama dengan kita pada hari ini wakil daripada Parma Niaga Berhad, Muhammad Hafif Hanafi, yang akan menjelaskan tentang vaksin ini. Dan lebih menarik lagi, kita akan bersama pakar dalam bidang sains daripada Pulau Pinang, Datuk Dr. Zainal Abidin akan bersama dengan kita. Jadi para penonton, teruskan kesetiaan anda sehingga ke akhir rancangan. Kerana apa? Kita akan membongkarkan rahsia di sebalik vaksin pada hari ini. Para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh call kita di talian 0377261603 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa, sama-sama kita kongsikan, kita tekan like agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Al-Fadil Ustaz, kita rasa satu perkara yang mengembirakan pada kita bila datangnya vaksin ini seolah-olah akan menyelamatkan bumi Malaysia ini dan seluruh dunia. Mungkin sebagai mukadimahnya, apakah itu vaksin Ustaz? Ibu silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati adinda saya Da'i Aiman, ya, para penonton Tanyalah Ustaz yang saya rasa tidak pernah orang kata apa jemu
ya, menonton rancangan yang terbaik ini. Alhamdulillah, kalau di mana-mana saya pergi, orang akan kata tanyalah ustaz, di hati mereka. Alhamdulillah. Jadi bila kita bercakap mengenai vaksin ni, tuan-tuan puan-puan, ya, para penonton yang dikasihi sekalian, ia merupakan suatu perkara yang baru. Oleh sebab itu, bila kita tengok dalam Facebook, dalam Instagram, semua orang bercakap. Bahkan saya tengok cikgu jadi doktor. Ya, driver bas pun jadi doktor. Ada juga driver kepada Food Panda pun jadi ustaz, jadi mufti pula sekarang. Jadi semua pakat nak bercakap. Ya, sebab apa? Saya tahu kenapa mereka bercakap. Yang ini jadi doktor, yang ini jadi profesor, yang ini jadi mufti, yang itu jadi ustaz dan sebagainya, walaupun latar belakang berbeza. Kenapa? Sebab mereka tahu mereka ini akan berhadapan dengan satu orang kata bukan ubat, tapi dia kata macam penghalang kepada penyakit, namanya vaksin. Yang akan masuk dalam diri dia dan akan masuk dalam diri anak-anak dia, keturunan dia. Yeah. Jadi dia pula dimomokkan dengan macam-macam cerita. Daripada luar negara, ada yang pensan, ada yang mati. Ya, dikatakan benda itu belum tentu betul. Jadi kita kena faham bahawa vaksin ini bukanlah suatu benda yang baru dalam negara kita ni. Bahkan dah sekian lama anak-anak kita lahir-lahir telah diberikan vaksin. Darjah 6 yang kena cocok kat sini tu. Yang kata BCG tu. BCG, hang tak kenal tak? Ada tanda gitu? Ada tanda. Saya tak ada. Tak ada. Tapi ada kesan. Saya nak cerita nanti. Ya. Ada kesan. Saya dibesarkan luar negara. Jadi tak ada BCG. Tapi macam yang sekolah rendah, darjah 6, dia orang semua dicocoknya BCG masa dekat sekolah. Mereka ada kebaikan dia, alhamdulillah. Tapi bukan kita kata vaksin kita tak kena penyakit, bukan. Kita tahu qada dan qadar Allah Taala. Tetapi dengan vaksin ini dia panggil pencegah. Nabi pun bagi tahu sesiapa yang makan setiap pagi buah tamar, ajwah, sekian kamu akan jauh daripada penyakit dan sebagainya. Jadi ini merupakan orang kata untuk menghalang daripada penyakit. Nabi pun suruh sumu tasihu, Nabi suruh puasa untuk kamu sihat. Maknanya Nabi suruh kita berhati-hati, berjaga-jaga daripada kena penyakit. Dan antaranya untuk kita elak daripada selamat, ya, terhindar daripada penyakit, kita diminta untuk mengambil vaksin. Apa itu vaksin? Badan manusia ni dia ada sistem imunisasi. Maknanya dia menghalang ataupun dia melawan penyakit yang masuk dalam badan kita. Jadi namun begitu, bukan semua orang kata sistem ketahanan badan ni boleh lawan. Ada yang dia boleh lawan, ada yang dia tak boleh lawan. Maka dengan suntikan vaksin ini, dia akan mampu menahan, mampu melawan penyakit-penyakit yang berjangkit masuk. Dan kadang-kadang penyakit berjangkit ini boleh bawa mati. Itu sebab kalau kita tengok, baca balik sejarah, terdapat macam-macam penyakit yang boleh bawa kepada kematian. Antaranya polio. Ini virus polio. Virus polio ni alhamdulillah disebabkan vaksin dengan izin Allah Ta'ala. Kena betul tu. Bukan disebabkan vaksin kita sihat, tak. Tapi disebabkan vaksin dengan izin Allah Ta'ala, maka penyakit polio tu dia tak ada. Virus polio tu. Bahkan semalam saya telefon, sebab ini bidang perubatan. Saya tidak boleh nak bercakap, boleh nak menentukan hukum, tak boleh nak bawa sesuatu hukum yang baru kecuali saya rujuk kepada pakar je. Betul. Allah pun dah bagi tahu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wahai Izhar, engkau tak tahu, engkau bidang kau fiqh. Mufti-mufti, dia orang tak tahu. Dalam bab-bab perubatan, siapa yang ada dalam mesyuarat muzakarah fatwa? Siapa yang akan bentangkan? Pakar-pakar dia. Oh, akan datang? Ya. Dan membentangkan kepada mufti. Betul. Saya dah beberapa kali bentang depan seluruh mufti seluruh Malaysia. Di dalam itu ada pakar sains dan teknologi, Profesor Datuk Musa Ahmad, bekas Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, ada dalam muzakarah tersebut. Ada Profesor Zahari daripada USM, pakar. Mereka ini akan melihat, dan yang datang bentang pun pakar-pakar juga, bukan calon-calon orang. Mereka buat kajian sebelum bentang. Kalau nak bentang depan mufti-mufti ni, perlu bentang dulu di bawah ni. Belum sampai kat situ, bentang dulu, tak boleh bentang balik, baiki balik. Sampai ke atas tu mesti dah smooth, dah cantik. Ya. Jadi oleh sebab itu saya kena tanya pakar. Saya tanya pakar tentang penyakit polio ni. Dia ni doktor pakar bedah tau. Ya. Di HUKM, PPUKM. Dia kata disebabkan alhamdulillah, disebabkan vaksin lah,
virus polio yang dulu bahaya, sekarang alhamdulillah tak jumpa dah. Kami doktor-doktor pun tak ingat apa jenis penyakit ni. Sampai peringkat itu. Dan banyak lagi lah sebenarnya kalau nak sebut tentang nama-nama penyakit. Jadi dengan adanya vaksin, dia sekurang-kurangnya membantu, insya-Allah. Membantu selain kita bermunajat, minta dengan Allah, ya Allah jauhkan daripada penyakit, macam doa yang dibaca oleh da'i tadi. Yang kedua, kita makan makanan yang baik-baik. Nombor 3, kita cuba makan, orang kata apa? Makan benda-benda yang digalakkan oleh Nabi SAW. Makanan sunnah dinamakan, makan ajwa, makan buah tamar, minum air yang banyak, ya, makan makanan-makanan yang berzat. Ini sunnah Nabi SAW. Untuk apa? Untuk elak daripada penyakit. Imam Al-Ghazali pula mengajar, kalau nak elak daripada penyakit, makan tu jangan banyak. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 hawa angin. Jadi 3 benda ni, kata Imam Al-Ghazali, boleh mengelakkan kamu daripada penyakit. Jadi samalah ertinya dengan mengambil vaksin. Gitu. Yang mana poin yang utama kita nak ambil pada permulaan perbincangan kita pada hari ini, mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, tadi Ustaz sebut pasal BCG pun, nanti kita nak tahu cerita tu macam mana. Saya nak cerita. Okey, baik Ustaz. Tapi sebelum tu, mungkin Ustaz boleh merungkaikan, apakah dia sudut pandang Islam berkaitan dengan vaksin ini? Adakah vaksin ini tertulis dalam Al-Quran ataupun hadis baginda sallallahu alaihi wasallam? Silakan Ustaz. Kalau semua benda kita nak kata mesti ada dalam Quran, memang susahlah. Ya. Semayang pun Allah hanya sebut yang utama je. Yang utama. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Semayang itu mengelak kamu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun ramai yang buat. Betul tak? Tapi Allah buka pintu taubat. Ya. Semayang pun Allah tak bagi tahu dengan detail. Macam mana cara semayang. Betul. Allah tak bagi tahu kamu angkat takbir, lepas tu baca apa rukun semayang. Tak ada. Tapi Nabi yang datang, Nabi yang ajar, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat, iaitu Nabi Muhammad SAW semayang. Jangan buat selain daripada apa yang aku buat. Nampak tak? Jadi Nabi ni sebagai penjelas kepada Al-Quran. Dia panggil tafsir lima fil Quran. Dia mentafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran secara umum. Samalah juga macam isu vaksin, tak ada sebut dalam Quran. Memang tak ada sebut dalam Quran, tetapi Allah suruh kita berusaha mencari penawar. Nabi SAW sebut dalam hadis At-Tirmizi, tadawu, berubatlah, kata Nabi. Nabi tak bagi tahu berubat tu dengan ini, tak ada. Tadawu fa innallaha lam yada' da'a illa wudi'a lahu syai'an dawa illa syai'an. Maknanya Nabi bagi tahu semua benda yang Allah datangkan tu ada penyakit. Setiap penyakit itu ada ubat, illa al-haram, kecuali tu. Penuaan tak boleh cakap dah. Kenapalah aku ni makin tua lah. Memang itu memang dah tak boleh lagi dah. Tak ada ubat lah. Awak makin akan jadi tua. Nampak tak? Dulu da'i jumpa saya 5-6 tahun lepas, mungkin saya nampak handsome, betul tak? Sekarang nampak makin tua. Sudah tua. Umur dah 40-an lebih. Makin risau kan? Makin risau saya lah. Lagi tua umur, lagi saya risau. Baru ni 14 saya bulan Januari, hari lahir saya. Saya makin risau sebab saya tengok kawan-kawan rapat saya semua dah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ni yang terbaru, saudara Ustaz Ahyat meninggal dunia. Sama-sama belajar dengan saya. Jadi maknanya kena beringat. Jadi oleh sebab itu bukan semua yang ada dalam Al-Quran itu ada pada hari ini. Jadi dengan hari ini benda-benda baru seperti vaksin perlu balik kepada fatwa dan ijtihad ulama. Bagaimana? Sebentar lagi kita sambung. Kita nak tahu para penonton apa yang disebutkan oleh fatwa para ulama. Jadi mungkin kita boleh berehat seketika Ustaz ya. Nak mengetahui jawapannya kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton. Selamat datang ke program Tanyalah Ustaz. Pagi ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan vaksin. Satu berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia, yang mana seluruh rakyat Malaysia akan diberikan vaksin COVID-19 tidak lama lagi. Para penonton, bagi merungkai persoalan kita pada hari ini, kita bersama dengan Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izzahar Arif. Baik Ustaz, tadi untuk pusingan yang pertama, Al-Fadhil Ustaz dah ceritakan apa itu vaksin, kelebihannya dan apakah pandangan daripada sudut Islam. Sekarang ini, para penonton nak tahu berkaitan dengan apakah dia hukum yang dibicarakan oleh para ulama dan juga fatwa-fatwa yang dibentangkan setelah mana perbincangan bersama dengan pakar-pakar itu telah bersidang. Silakan. Okey. Seperti mana yang saya nak balik sedikit perbincangan kita sebelum ini berkaitan tentang Al-Quran tak sebut pun tentang vaksin. Betul tak? Ya. Dalam hadis Nabi pun Nabi tak bagi tahu tentang vaksin. Sebab ramai ni, sebab saya dah baca dalam Instagram, dalam Facebook, tulisan-tulisan anti vaksin ni. Ayat-ayat orang anti vaksin. Ada yang mengatakan ini vaksin ada sumber haram. Ini dalam vaksin ada sumber yang tak jelas. Ini dalam vaksin ada benda yang boleh mendatangkan mudarat. Tuan-tuan dan puan, percayalah. Saya antara orang yang terlibat dengan pembuatan kajian. Saya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Salah satu daripada universiti penyelidikan dalam negara ini, 5 universiti penyelidikan. Antaranya UKM, UM, UKM, USM, UTM, UPM. Saya terlibat dengan kajian tentang perubatan ini banyak. Saya terlibat dengan kajian pertukaran jantina. Saya terlibat kajian dengan pembuatan vaksin. Ini antara kajian-kajian yang kita buat. Kita buat kajian tentang tentang madu lebah. Ya, jadi semua bila saya buat kajian dengan pakar-pakar perubatan ini, tuan-tuan dan puan, pakar perubatan ini sangat-sangat detail. Mereka akan pastikan angka itu jelas. Hasil dapatan itu jelas. Dekat mana rujukan. Dia orang ni sangat detail. Dia orang ada adab dia. Dia ada prosedur dia untuk tentukan sesuatu prosedur. Bukan mudah doktor-doktor perubatan ni. Tambah-tambah kawan-kawan kita di KKM. Mereka ini terlibat dengan perubatan. Dia orang nak tentukan sesuatu hukum tu. Jadi bila orang duk kata bahawa vaksin ini ada sumber haram, tolong jangan sampaikan benda yang kamu ambil daripada Facebook. Dalam TikTok pun kamu ambil. TikTok boleh. Jadikan bahan bukti. Tak boleh. Dia kena rujukan daripada jurnal-jurnal. Kena rujukan daripada buku-buku yang diiktiraf. Dia tak boleh pakai buku-buku yang diterbit sendiri ni. Macam Da'i ada penerbit sendiri. Da'i buat buku, Da'i terbit sendiri. Tak boleh. Dia mesti buku yang dinilai. Macam buku saya tentang biotek. Hukum hakam biotek. Makanan ubah suai genetik. Dinilai oleh pakar. Seorang profesor, 2 orang profesor dalam bidang bioteknologi tu. Dia akan nilai, dia akan baiki. Jadi maknanya bukan benda mudah nak tentukan suatu hukum. Jadi itu sebabnya mufti-mufti mereka akan mengambil pandangan daripada pakar-pakar sains, pakar-pakar perubatan sebelum menentu dan mengeluarkan suatu hukum. Sehinggalah baru-baru ni mufti-mufti seluruh Malaysia telah bersepakat secara umum hukum pengambilan vaksin adalah harus. Ini di Malaysia. Dan kemungkinan akan menjadi wajib kepada golongan-golongan tertentu yang akan ditentukan oleh pihak kerajaan. Boleh jadi wajib? Boleh jadi wajib. Kalau katakan doktor yang kata da'i kena ambil. Sebab da'i possibility untuk merebaknya penyakit dalam badan tu lebih bahaya. Cukup tinggi. Maka wajib ambil. Dia akan balik kepada pakar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Balik kepada pakar. Pakarnya doktor perubatan. Itu keyword dia. Jadi untuk wajib ini, para ulama kata balik kepada pakar. Macam makan ubat jantung. Orang duk kata, saya was-was tentang vaksin. Ubat jantung, kamu tahu tak orang dia? Saya tak nak cerita kat sini lah. Ceritanya doktor lah. Betul. Ubat jantung, ubat darah tinggi, apa semua. Kamu tahu tak ingredient dalam ubat-ubat tu? Tak tahu juga. Nah, dia kata saya was-was. Kalau was-was, semua ubat tak boleh makan. Tapi hari ini, penuh je kat hospital orang ambil ubat. Jadi jangan kita ambil satu benda, kita tak nak, yang lain kita ambil. Padahal benda sama je. Lebih-lebih lagi, pakar-pakar pharmaceutical. Antaranya Profesor Syed Azhar daripada USM. Saya punya guru. Ya, dan ramai lagi doktor-doktor yang lain menjadi guru saya.
Mereka mengatakan apa? Ustaz, percayalah, dalam vaksin COVID-19 ini insya-Allah kami dah yakin bahawa pertama tidak ada sumber daripada khinzir. Oh. Bila sebut khinzir orang kata, alamak tak berapa nak babi dia kata. Tak apa dah babi. Sama je lah. Bidang saya memang itu bidang saya. Saya mengkaji DNA babi. DNA khinzir. Dalam makanan, dalam produk dan semua benda lah. Dalam halal ni. Jadi maknanya, saya memang kaji benda tu je. Ubat yang ada khinzir. Kosmetik yang ada khinzir. Kita kaji. Tapi dalam bab vaksin COVID-19 ni, doktor-doktor bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia mengatakan tidak ada daripada tak ada sumber daripada khinzir, tak ada sumber daripada haiwan, tak ada sumber daripada lemak lembu ke apa semua, tidak ada. Tidak ada daripada bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat. Cuma macam saya katakan di awal tadi, pengambilan vaksin ini dia akan menyebabkan sikit kesan, tetapi kesan itu tidak membahayakan. Sebagai contoh, ada orang diambil di pensan. Itu proses biasa. Bukan semua orang dia bertahan. Jadi itu kesan-kesan sampingan yang sedikit tetapi tidak bahaya. Jadi oleh sebab itu, ulama-ulama mengeluarkan fatwa hukumnya harus dan boleh menjadi wajib. Tu satu. Itu di Malaysia. Antara mufti-mufti yang bersetuju, Mufti Negeri Perak, Mufti Terengganu, Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Perlis dan Mufti Kelantan. Begitu juga dengan Mufti sahabat di Singapura, Dr. Fatris. Masa suatu ketika dia mengeluarkan fatwa, dan fatwa yang terbaru pun sama juga, mengatakan vaksin yang ada ini insya-Allah tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak ada sumber-sumber yang najis, maka hukumnya adalah harus. Kalau orang kata saya tak ambil mufti-mufti Malaysia ni, saya ambil luar negara, saya nak bagi tahu, Dr. Yusuf Al-Qardawi kata harus. Dr. Syekh Ali Jumaah daripada Mesir harus. Kalau di Arab Saudi lagi dia kata wajib. Itu sebabnya nak pergi Mekah, nak pergi umrah ke haji, wajib ambil vaksin. Kena ada buku vaksin. Tak ada buku vaksin, tak dapat visa. Nampak tak? Vaksin, semua vaksin tu dia di sana diwajibkan. Sebab apa? Takut kita membawa wabak daripada luar negara. Sebab ada setengah-setengah negara itu dia bawa wabak ke apa benda kita tak tahu, bawa balik ke Malaysia, memberi impak yang sangat bahaya kepada kita. Jadi itu sebab mufti-mufti dia telah bersetuju mengatakan bahawa ad-darar yuzal. Kemudaratan itu perlu ditinggalkan, dihindarkan dengan mencari jalan penyelesaian, antaranya vaksin, insya-Allah. Maknanya hukum ini, penetapan ini bukan atas satu mulut dan satu kepala, tapi ramai pakar-pakar dan para ulama yang berbincang tentang hal ini. Betul. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang pengsan dan ada yang meninggal disebabkan perkara ini. Jadi sahabat kita Muhammad Fat ada satu soalan yang cukup menarik. Jika vaksin sesuatu ada kesan sampingan yang memudaratkan atau sedikit mudarat untuk sesetengah golongan, yakni pesakit yang alahan terhadap bahan-bahan tertentu, orang tua atau sebagainya, adakah masih hukumnya harus atau sebaliknya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Dai dan kru biar tahu, jangan keliru. Silakan. Menarik soalan ni. Ya. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Musa dalam penjelasan yang tersebar baru-baru ini, jelas bahawa ada orang dia ambil vaksin dia pengsan. Ada disebabkan ialah nak ada kesan tetapi tidak membahayakan. Ada yang kata mati. Buat masa ini tak ada lagi bukti yang kena cocok vaksin tu, yang COVID ni, meninggal orang tu. Tak ada. Tak ada lagi. Tapi yang meninggal tu disebab benda lain. Bukan dia siap sebab bawa vaksin. datang fakta lagi. Daripada 6 orang tu 2 orang yang ambil vaksin, yang ambil vaksin kemudian meninggal dunia. Jadi semua tu ada sebab. Meninggal pun bukan sebab apa? Sebab apa? Serangan jantung. Serangan jantung. Jadi maknanya bukan disebabkan vaksin tu sendiri. Jadi macam contoh sahabat kita tadi, dia bagi tahu, kalau bagaimana orang tu dia ada antibody yang lemah. Dia kalau kena vaksin mungkin dia kena alergik dan sebagainya. Itu sebabnya awak tak boleh tanya nak ambil vaksin atau tidak dengan driver taksi. Awak tak boleh tanya dengan pakcik-pakcik yang duduk dekat mana-mana tempat yang bukan bidang dia, doktor perubatan. Hatta mak ayah kita pun tak tahu. Hatta mak ayah kita, hatta tanya ustaz. Awak datang tanya saya, Dr. Izhar, boleh tak saya ambil vaksin? Awak jangan tanya saya. Saya hanya boleh tahu, boleh bawa fatwa-fatwa ulama dalam negara dan luar negara mengatakan harus pengambilan vaksin.
Untuk tahu wajib ke tak wajib, awak kena jumpa doktor. Doktor akan ambil darah, tengok darah. Oh, awak tak boleh ambil vaksin ni, bahaya. Awak tak boleh sebab apa? Badan awak ni dah ada masalah lain. Kalau ambil vaksin boleh mendatangkan mudarat. Doktor lebih tahu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi hukum asalnya harus. Hukum asalnya harus. Jadi nak tahu wajib ke tak wajib ke, sunat ke, harus ke, kena tanya doktor tu. Para mufti hanya meletakkan hukum asal vaksin itu adalah harus. Ya. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan kita ini menyebarkan penyakit. Kita nak cuba menghalang daripada menyebarkan penyakit-penyakit yang boleh berjangkit, yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain. Nampak tak? Jadi maknanya kita ini hanya boleh menentukan hukumnya harus, manakala yang menentukan perlu ambil atau tidak, itu adalah pakar-pakar daripada KKM, daripada doktor-doktor perubatan yang pakar dalam bidang kesihatan. Jadi oleh demikian dia akan berubah daripada wajib, daripada harus kepada wajib atas nasihat doktor, daripada harus kepada haram. Tak boleh ambil. Boleh berubah jadi haram. Kalau katakan doktor cik, oh awak tak boleh ambil ni. Memang kalau awak ambil, bahaya untuk jantung awak. Doktor yang hanya boleh tentukan. Jadi kita tidak boleh pandai-pandai pergi tanya Tok Bomo sana, Tok Bomo. Saya dah tanya. Kat mana awak tanya? Ada bomo kat rumah, hebat. Dia ni antara bomo yang paling... Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan bertauliah. Doktor-doktor ni saya tahu sangat susah, tuan-tuan dan puan. Mereka belajar tu pun dah susah dah. Sebab ada family saya doktor juga. Ya. Bahkan ada seorang tu jaga orang kata frontliner yang duduk depan ni. Sekarang ni dia pun positif. Positif juga? Positif. Sebab dah berapa lama tak jumpa isteri. Berapa lama tak tidur dengan anak-anak. Masya Allah. Jadi maknanya kita kena faham mereka ni bekerja keras untuk membantu kita. Jadi kita tolonglah bantu mereka juga. Kesian. Bahkan bila diorang ni dengar saja PKP dilanjutkan, PKPB dilanjutkan, menangis frontliner ni. Allah. Tengok polis-polis tadi saya datang di jam. Terpaksa tanya nak pergi mana. Bila saya buka tingkap, ustaz nak pergi mana pagi-pagi? Saya tanya ustaz, silakan jalan. Dia orang terpaksa tanya. Kalau tidak baik dia orang tidur kat rumah kot. Betul. Jadi kita kena saling bantu-membantu insya-Allah. Tapi tadi polis dia tanya, siapa panel hari ni? Saya kata Datuk Dr. Izhar Arif. Dia dah lalu belum? Belum lalu lagi. Baik, Fadil Ustaz, kita sebutkan vaksin ini kan, mungkin ada kebimbangan. Selain daripada yang kita sebutkan sebagai yang Ustaz sebutkan gelatin khinzir tadi itu kan, dan sudah akui bahawa tiada di dalam vaksin tersebut. Baik Ustaz, tapi sebelum kita nak meneruskan perbincangan kita, ada sahabat kita nak bersama dengan kita, Encik Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Datuk Dr. Izhar Arif. Saya Umar Abdul Majid, betul lah, Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekat Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana keadaan di sana Encik Omar? Alhamdulillah, masa tenang saja. Baru selepas banjir besar baru ni, alhamdulillah keadaannya dah pulih lah. Tapi mungkin ada impak yang lain-lain tu saya pun tak pastilah ya. Mungkin ada kerosakan apa semua tu, kerugian. Jadi saya nak tanya mengenai soalan Datuk ni, mengenai vaksin ni Datuk ya. Datuk, kita semua orang tahu dah vaksin untuk mencegah daripada penyakit. Kata Datuk tadi, kita dulu masa sekolah pun kena BCG. Jadi soalan saya begini Datuk, mengenai vaksin ini. Ada yang berpendapat lah Datuk, bukan saya lah, tapi saya dengar-dengar gitulah. Jadi ada yang berpendapat manusia ini kadang-kadang dia darahnya tak sama Datuk. Ada yang Datuk mungkin darah Datuk dan darah saya berbeza, dan juga Nai juga berbeza. Jadi apakah vaksin yang diperkenalkan di negara kita ini boleh sesuai ke semua dengan antibody manusia ini, ataupun semua darah sesuaikah untuk vaksin yang diadakan ataupun yang diambil daripada yang dikatakan tadi semua tak ada yang haram Datuk kata. Jadi apakah ia sesuai untuk semua manusia, jenis darah manusia ini? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Omar atas soalan yang diajukan. Adakah vaksin ini sesuai untuk semua lapisan manusia dan semua orang Ustaz? Silakan. Okey, kalau kita balik kepada penyampaian yang dibuat oleh KKM oleh ketua pengarah sendiri, Tan Sri Ketua Pengarah, menunjukkan bahawa pengambilan vaksin ini telah dikaji. Pengambilan ni bukan ambil mudah-mudah beli macam beli kat pasar, tidak.
mereka melihat kepada kajian. Bahkan negara kita ini, dia lain sikit daripada yang lain. Negara lain, dia orang ni test dekat negara dia. Ya. Bagi vaksin, test 30,000 orang. Free kami bagi. Tapi Malaysia tak. Dia akan tengok dulu hasil daripada negara-negara yang diorang dah buat kajian, baru kita ambil yang bersih. Yang insya-Allah selamat. Yang insya-Allah selamat. Maknanya diorang dah buat kajian. Jadi yang tahu darah sesuai tak sesuai, badan kita sesuai tak sesuai, ini adalah kerja doktor-doktor perubatan. Mereka akan kaji, nak bagi kepada dai. Dia akan cek. Nak tengok pada saya, dia akan cek habis darah semua saya. Dia kena tahu saya ni macam mana, darah saya ni macam mana. Hatta orang yang ada kencing manis, darah tinggi, dia akan cek sama ada sesuai ataupun tidak dengan vaksin yang akan disampaikan. Jadi jangan risau. Kita serahkan kepada doktor. Macam kita sakit sebagai contoh. Tuan-tuan perempuan bila sakit, kita diminta untuk bertemu dengan tabib. Betul tak? Betul. Jumpa dengan tabib. Kita bertemu dengan tabib. Berjumpa dengan tabib. Tabib ni dalam bahasa Melayu dan bahasa tabib. Bahasa Arab tabib. Tabib ni bahasa Arab. Ya, tapi diterjemah dalam bahasa Melayu doktor. Dia jumpa doktor, doktor yang akan bagi tahu, dai awak ni sesama, nah ambil ini ubat sesama, ini ubat batuk, ini ubat dia, ubat. Kenapa kita percaya kepada doktor tu? Sebab doktor lebih arif dalam bidang tersebut. Jadi oleh yang demikian, Tuan Haji jangan risau, sahabat-sahabat dekat luar sana jangan risau. Saya pun takut sebenarnya. Takut tentang vaksin. Tapi bila saya membaca, bila saya mengkaji, benarlah kata Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Allah gunakan perkataan baca. Sedangkan Nabi tak reti membaca. Tapi Allah suruh membaca ayat pertama turun. Sebab bila kita membaca, membuka minda kita. Membuka kita punya cara pemikiran. Jadi oleh sebab itu, banyakkan membaca. Bila saya baca, oh rupanya daripada vaksin, Alhamdulillah, banyak mana virus terhapus. Virus hilang dengan izin Allah Ta'ala. Antaranya tuberkulosis ni. Lepas tu antaranya hepatitis A dan B. Ada. Tapi tak banyak macam sekarang. Dia tak mudah tersebar. Sebab kita makan, kita diberi antivirus. Diphtheria, tetanus. Ni kancing gigi. Alhamdulillah. Batuk kokol. Saya tanya doktor, apa penyakit batuk kokol ni? Dia pun kata, jenis batuk lah. Dia ada nama, dia sebut nama pun saya tak faham lah. Bahasa dia, bahasa doktor, kan? Kita pun tak faham. Ini pun salah satu daripada penyakit yang bukannya pupus, masih ada, tetapi orang kata apa, kurang. Susah nak jumpa. Sebab apa? Dengan vaksin yang telah diberi daripada mula-mula lahir lagi. Polio dan banyak lagi lah kalau nak cerita tentang kebaikan vaksin ini. InsyaAllah dengan usaha kita, sekurang-kurangnya kita dah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Maknanya kita dah pernah guna vaksin, Ustaz, ya. Tapi para penonton, kita nak tahu pula pandangan vaksin ini daripada sudut sains. Kita akan bersama dengan Datuk Dr. Zainal, Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Selepas ini, para penonton nak tahu cerita yang lebih menarik selepas ini, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita rasa gembira. Kerana apa? Tak lama lagi kita akan diberikan suntikan vaksin yang mana peranan vaksin ini dapat mencegah daripada wabak COVID-19 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tadi kita dah bicarakan tentang sejauh mana hukum hakam berkaitan pengambilan vaksin ini. Tapi kita nak tahu juga sejauh mana selamat ke vaksin ini, Ustaz? Ya, ini yang merisaukan. Dia takutkan ambil vaksin jadi lumpuh ke, ambil vaksin jadi cacat ke, ambil vaksin mungkin jadi masalah pada diri keluarga mereka ke.
Mungkin ada sesuatu yang Ustaz boleh kongsikan. Silakan Ustaz. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa kaedah menyebut tasarruful imam manutun bil maslahah. Setiap usaha yang dilakukan oleh para pemimpin, pakar-pakar yang dilantik oleh para pemimpin seperti KKM, ya, pharmaceutical dan sebagainya yang ada di Malaysia merupakan suatu usaha ke arah maslahat. Ke arah maslahat. Begitulah apa yang berlaku pada hari ini kalau kita lihat semua dunia sedang berusaha ke arah itu. Mufti-mufti di seluruh dunia pun ke arah itu. Saya telefon sahabat saya di Albania. Ya, di Albania, ya. Saya sepatutnya tahun lepas dijemput sebagai profesor pelawat di Albania disebabkan Covid kami tak boleh pergi. Di Albania lagi lah. Dia punya dia punya penduduk tak ramai. Tetapi satu hari 800 orang. Allahu Akbar. Mati ramai dia kata. Mufti-mufti pun dah keluar. Kenyataan mereka mengatakan vaksin itu menjadi satu keperluan kepada rakyat Albania. Sekurang-kurangnya kita mencegah daripada terjebak. Jadi oleh sebab itu, apabila disebut mengenai sesuai ataupun tidak, bahaya ataupun tidak, ada orang kata kita bukan nak bercakap tentang hukum sangat sekarang ni. Kita nak tahu dari sudut okey tak okey. Bahaya ke tak bahaya. Orang kata apa, vaksin ini untuk tubuh badan kita. Maka tu sebab saya katakan, balik fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Balik kepada pandangan-pandangan pakar. Siapa dia? Doktor-doktor perubatan. Mereka lah yang tahu sama ada sesuai ataupun tidak. Macam contoh, saya baru ni kena denggi. Ya. Saya tak kena, alhamdulillah, dengan izin Allah tak kena COVID-19. Tapi dia punya simptom COVID-19, tengok saya dapat satu ilmu baru. Simptom COVID-19 dengan denggi lebih kurang sama je. Bila doktor ambil darah, saya sakit tubuh tau. Saya bentang muzakarah untuk satu kajian untuk di depan Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Sahibu Samaha. Jadi saya letih betul hari itu, sakit badan, tak sihat, demam dalam kereta. Kawan-kawan saya dah cuak dah dalam kereta, kata habislah kena COVID dah ni. Saya kata insya-Allah, sebab saya sangat jaga, alhamdulillah. Tengok masuk TV pun pakai benda ni. Tak pernah dibuat dia. Tapi terpaksa sebab ikut SOP. Bayangkan bila balik pergi jumpa doktor. Doktor pun ambil darah. Doktor kata, "Kenapa Ustaz? Tahu badan sakit, urat-urat." Doktor muka dah berubah. Dia ambil darah, dia cek. Bila dia cek, dia kata, saya masuk, dia suruh saya keluar kejap. Saya masuk balik keluar, dia pakai dah semua. Baju. Saya kata sudahlah. Kena COVID ke? Lepas tu dia kata, "Ustaz, saya pelik ni, darah Ustaz. Apa nama dia panggil apa? Alah, darah tu dia panggil. Alah, lupa dah pula pagi-pagi ni Yang penting dia tengok darah tu dia tahu. Rendah ni Ustaz. Dia sama ada dua je. Pertama Ustaz ni kena denggi, yang kedua COVID. Ustaz ada jumpa orang? Tak ada, memang alhamdulillah tak ada. Saya kalau masuk pejabat pun saya tutup pintu, tak ada orang masuk. Orang pun tak ada kat UKM ni. Beruk ramai saya. Banyak betul beruk mengacau sekarang ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, bila cek balik esok tu doktor datang ambil darah balik, dia cek. Dia kata denggi, alhamdulillah. 14 hari sakit tubuh. Tapi nak bagi tahu, doktor yang tahu, Ustaz kena ambil ubat ni, Ustaz kena ambil ubat ni, Ustaz kena ambil ubat ni. Itu poin dia. Maknanya doktor yang akan menentukan sama ada mesti ataupun tidak. Betul. Baik, Datuk Doktor, kita dah bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin secara langsung terus ke Pulau Pinang. Apa khabar Datuk Doktor? Baik, alhamdulillah. Nampak ceria saja hari ini. Alhamdulillah, seperti da'i juga dengan Dr. Ishak. Apa khabar, Doktor? Baik, Datuk. Sihat ke Datuk? Lama tak jumpa? Lama tak jumpa, benar, Doktor. Baik, Datuk. Hari ini kita nak merungkaikan satu topik yang cukup gempar, cukup menarik. Jadi kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang isu ini. Dalam sejarah perubatan moden, Datuk, apakah yang sains maksudkan sebagai vaksin? Silakan, Datuk. Terima kasih dari Aiman, Dr. Ishak, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Vaksin merupakan sesuatu yang kita masukkan ke dalam badan manusia. Dan dia ada tujuan. Apa-apa yang kita berikan kepada manusia,
dia ada maksud, dia ada tujuan, dia ada intention. Tujuan utama ialah untuk merangsang sistem imun badan, to trigger our immune response, untuk merangsang sistem imun badan supaya mengeluarkan antibodi untuk melawan kuman yang menghasilkan penyakit-penyakit tertentu. Ya. Sebagai contoh, penyakit sekarang ialah COVID-19, COVID-19. Berpunca daripada virus yang bernama SARS-CoV-2. Maka sekarang, untuk mengawal penularan COVID-19, kita perlu membunuh ataupun mengawal SARS-CoV-2, iaitu virusnya. Maka kita suntik sesuatu dalam badan untuk merangsang sistem pertahanan badan mengeluarkan antibodi supaya dengan itu ada pertahanan daripada serangan musuh yang bernama virus SARS-CoV. Jadi sistem imun badan ini seperti sistem pertahanan negara. Ya. Jika tidak diperkukuhkan, maka negara akan runtuh. Kita boleh mati, dapat kemuterakan. Kita negara itu sekarang dalam konteks penyakit COVID-19 ini. Maka perek kita, ketenteraan kita bernama antibodi yang dihasilkan oleh sistem imun kita perlu dirangsang. Ya. Maka itulah keperluan kepada vaksin. Itu soalan pertama dari Ahmad. Ada lagi ke soalan dari Ahmad? Bila Datuk sebut kali ini, pentingnya kita mengambil vaksin ni. Tapi yang peliknya, Datuk, ada setengah umat Islam mungkin lebih mempercayai akan pelbagai teori konspirasi akhir zaman sehingga mereka menolak vaksin ini, Datuk. Apa pandangan Datuk? Ya. Islam ada kaedah untuk melahirkan cara fikir. Hadis Muslim ada menyebutkan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Artinya berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam yang mulia ini memberikan satu cara fikir pada kita bahawa dalam bab duniawi kita boleh mengkaji. Pakar-pakar boleh mengkaji. Namun masih tetap dinaungi oleh prinsip-prinsip halal haram dan sebagainya, masih ada naungan prinsip. Tetapi perincian di sudut teknikal, antum a'lam. Kamu lebih tahu. You know more. You ini bermaksud kita lah pakar-pakar dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang vaksin, dia bukan terus diberikan begitu saja. Betul. Dia ada trial, ada ujian. Tahap fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Dan fasa ketiga ini melibatkan banyak negara. Ramai orang. Bukan saja pengeluar vaksin boleh berkata-kata tentang vaksin. Negara lain, saintis orang Islam pun boleh memberi komen. Tak mestinya kita terima. Bukan suatu paksaan. Jadi bila orang mengatakan ini konspirasi, saya pun terfikir. Saya baru ini mendapat tahu seorang tokoh Islam nama Mufti Meng. Dia pun ambil vaksin. Kemudian dia buat kenyataan. Dia kata selepas saya ambil suntikan vaksin, Masya Allah, saya menjadi lebih sihat, dia kata. Allahu Akbar. Kemudian Syekh yang kedua yang kita sama-sama hormati ialah Syekh Abdullah Ibn Bayyah. Ini ulama terkenal di UAE, pengurusi orang kata datang kuasa fatwa di sana. Dia pun ambil suntikan baru-baru ini. Jadi ulama ini dia mengkaji hadis akhir zaman. Dia bukan orang yang orang kata pak turun dah mengkaji, boleh menerima. Tiba-tiba kuat konspirasi ini dengan mudah mengatakan ada kiblah, ada itulah, ada inilah. Sebenarnya, insya-Allah kita macam Dr. Izzah bukan seronok-seronok nak beri vaksin. Dia ada maksud, dia ada tujuan. Dan saintis-saintis yang beragama Islam mengkaji, bergabung dengan ulama, bukan mudah nak keluarkan suatu keharusan dalam hal seperti ini. Jadi bagi saya, ulil amr ini penting untuk kita angkat. Kita patuh, insya-Allah. Ya, Datuk. Mungkin ada sedikit nasihat untuk kita semua, seluruh rakyat Malaysia, Datuk. Ya, bagi saya ialah
umat ini sudah disahkan tas COVID itu. Dan hari ini kita melihat serangan yang makin dahsyat. Semalam, kes di Malaysia sehari tertinggi. Lebih daripada 5,000 kes. Di dunia sudah melebihi 100 juta kes. Dengan kematian melebihi 2 juta kematian. Di peringkat awal serangan COVID, contoh bila ia masuk ke Eropah dan Itali terkejut. Dalam masa yang singkat, kesan serangan COVID, 150 orang doktor yang mati. Di Filipina, di tempat yang berdekatan dengan kita, ramai doktor meninggal dunia. Balik pada Itali, tempat pembakaran mayat, tak padam-padam 24 jam. Ini bukan cerita kuman biasa. Ini bukan flu. Ini bukan batuk semua. Yang Eropah pun sudah tak pernah berlaku episod seperti ini selama ini. Maka melihat pada episod ini, kemudian kajian dokumentasi menasarkan serangan ke atas paru-paru ini tak ada dalam dokumentasi yang ada pada kita sekarang. Itu kata pakar-pakar sains. Tak pernah ada dalam dokumentasi. Kita ada dokumen flu, batuk semua ada, pneumonia ada, tapi cara kuman ini menyerang paru-paru tak ada dalam dokumentasi suatu yang agak baru. Dan inilah yang menimbulkan rumusan, artinya fatwa, bukan suatu yang mudah. Saya menyarankan apa yang diputuskan oleh para ulama bergabung dengan saintis, hormatlah. Bukan sahaja Malaysia, seluruh dunia para ulama bergabung dengan saintis dan melahirkan fatwa macam kita sebutkan tadi. Kita siapa nak lawan. Betul. Paling kurang Islam beri kemuliaan kepada orang-orang yang mengeluarkan ijtihad pandangan seperti ini untuk kebaikan umat. Mereka tak berdosa. Kita yang menentang dan sebagainya, takutnya berdosa. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Maknanya tak ada sebab lagi untuk kita menolak vaksin ini. Terima kasih Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin atas perkongsian yang pada kita cukup bermakna pada hari ini. Ada kita jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, satu perkongsian pada saya membongkarkan 1001 rahsia dalam kita mengambil vaksin ini. Mungkin Al-Fadhil Ustaz ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada kita. Baik, saya setuju dengan ayahanda saya ni. Memang Datuk Dr. Daniel ni dia tapau semua. Tapau semua. Sebab dia doktor di Mesir. Doktor dekat Mesir ni dia kena hafal Quran sama macam ustaz-ustaz. Mesti. Doktor perubatan. Doktor perubatan. Dia kena hafal Quran sama macam. Dia ni zaman Datuk ni zaman lama ni, zaman otai-otai. Zaman saya pun dah kena hafal, zaman dia orang lagi lah. Kena hafal. Lepas tu Dr. Daniel ni bukan sekadar orang kata cakap Inggeris fasih. Baca kitab orang putih ni tak ada masalah sebab dia medik. Dia baca kitab Arab pun, Masya Allah. Tuhan je tahu. Saya kata lah, orang tua ni dia ni ustaz ke doktor? Saya mati-mati ingatkan dia tu doktor. Apa ni, ustaz. Rupanya dia doktor perubatan. Tengok. Doktor perubatan, dia tahu tentang hukum hakam dan dia juga merupakan ahli salah seorang daripada ahli muzakarah fatwa sebuah negeri. Nak bagi tahu, melihat vaksin ni benda yang baru. Satu, COVID-19 isu yang baru, perlu ada ijtihad, perlu ada satu satu usaha ke arah mencari penawar yang baru. Itu sebabnya kata para ulama dalam satu kaedah, masalihud dunya wa manafi'uha tu'raf bitajarubi wal adat. Setiap maslahat dekat dunia ini dan juga kerosakan dekat dunia ini, kita nak tentukan macam mana nak menyelesaikan, dia balik kepada adat, dia balik kepada tajarub. Tajarub ni test. Test. Macam Datuk sebut tadi. Maksudnya test. Kita kena tengok kepada tajarub, usaha. Macam kita hari ni, ada orang marah kerajaan, kenapalah KKM ni buat PKP dan sebagainya. Ini merupakan tajarub. Sebab tak pernah berlaku dekat negara, dekat dunia ni, seperti di akhir-akhir ni lah, mana tahun 2020, 19 tak pernah ada pun benda-benda macam ni. Tiba-tiba pop PKP. Kita nak kurangkan kadar COVID-19, kadar penyebaran, buat PKP 1, 1.0. Lepas tu PKPB, lepas tu PKPP, lepas tu PKP 2.0. Lepas tu ni kes meningkat. Ini dah panggil usaha. Usaha. Kita nak tahu boleh tak boleh, kena ada usaha.
usaha. Plan A, plan B, plan C. Jadi dalam hal ini, bila kita balik kepada perbincangan, maknanya kita lihat kepada tajarub, testimoni yang dibuat oleh pakar-pakar. InsyaAllah kalau kita semua pakat berlapang dada, InsyaAllah kita akan selesai masalah ini. Perkara ini mungkin secara adatnya dan secara testimonialnya. Tapi kita akan bicarakan perkara ini selepas ini. Kita beri ruang dulu untuk Dr. berehat seketika, Ustaz. Baik, kita kembali selepas ini. Banyak lagi akan kita perkatakan, terutama daripada sudut bagaimana cara untuk vaksin ini dapat merangsang kita untuk mengeluarkan antibodi itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus bersama dengan kita pada hari ini. Banyak telah kita bicarakan tentang vaksin yang pada kita buat masa ini cukup penting dalam kita mengekang penularan COVID-19 dalam negara kita dan seluruh dunia. Jadi para penonton, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Boleh saya kita raikan? Boleh. Kita bersama dengan Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Ida semua kru Tanyalah Ustaz. Apakah hukumnya kalau kita tak mahu untuk suntik vaksin ini? Walaupun itu adalah salah satu cara untuk mengubati. Kita yakin akan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdosakah kita? Mohon pencerahan Ustaz. Ada juga orang tak nak ni Ustaz. Okay. Apa cerita ni Ustaz? Silakan. Tak apa, kita faham. Itu sebabnya pakai benda ni lain sikit. Nasib baik tak minum air je tu kan. Tapi tak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya fatwa hatta KKM pun meletakkan bahawa pengambilan vaksin ni hukumnya harus. Nak ambil boleh, tak nak ambil pun tak apa. Itu satu. Ya. Yang kedua, kerajaan mungkin akan tentukan kumpulan-kumpulan yang tersasar ataupun yang bersasar. Tersasar. Yang bersasar. Yang mana golongan ini jadi wajib. Dalam isu ini para ulama dah bincang. Antara Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Begitu juga dengan Imam Malik. Begitu juga dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man dalam bab contoh. Apabila kita berada dekat dekat dalam satu bahtera, tiba-tiba berlakunya kebakaran. Tengok berlakunya kebakaran. Apa kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man? Kalau kita duduk dalam bahtera tersebut menyebabkan kita terbakar, hukumnya haram. Haram. Sebab kita confirm mati. Sebab terbakar itu akan menyebabkan kita keyakinan ke arah kematian itu tinggi. Ya. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Wajib terjun dalam air. Perkara ini boleh dirujuk dalam kitab Syarhul Majallah. Dia terjun dalam air. Dia terjun dalam air, dalam ombak yang kuat ke tak kuat ke, terjun dulu dengan kayu ke apa, terjun dulu. Sekurang-kurangnya ada possibility selamat. Nampak tak? Jadi begitulah juga dalam isu vaksin. Vaksin ini, kalaulah doktor dah kata wajib ambil, doktor kata kalau tak ambil possibility-nya tinggi. Jadi kalau kita tak nak, maka terserah kepada kita. Adakah kita berdosa? Dia boleh jatuh dosa. Sebab apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melimpar diri kamu dalam kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, kaedah menyebut ad-darar yuzal. Kemudaratan itu perlu dihindarkan. Dengan cara apa? Kita dah tahu dah kita boleh kena mudarat kalau disebabkan tak mengambil vaksin akan menyebabkan kepada kemudaratan pada diri kita, maka kita berdosa. Ad-darar, kemudaratan itu perlu dihindarkan. Contoh, saya kena penyakit jantung. Na'udzubillah, tak naklah saya. Sebab family saya ramai yang kena jantung. Jadi katakan kena jantung. Doktor kata, Ustaz sekarang ni kena jantung. Ustaz kena makan ubat ni. Ubat ni saya tak tahu ingredient dia apa. Saya nak tak nak wajib makan. Kalau tak makan saya kena serangan jantung anytime. Darah tinggi, wajib makan, tak boleh berhenti.
Kalau saya berhenti, maka akan menyebabkan kepada kemudaratan. Maka saya berdosa sebab meletakkan saya dalam kemudaratan. Itu bahaya. Yang lebih membahayakan adalah kita bahayakan orang pula, Ustaz ya? Iyalah, tambah vaksin virus ini menyebarkan pula. Kita pembawa virus, na'udzubillah. Jadi boleh bawa kepada wajib, tapi kalau tak buat, dia boleh jadi dosa. Tapi kalau katakan ia sekadar harus, doktor kata nak ambil, tak mau ambil pun tak apa, maka itu tidak ada masalah. Terpulang kepada kita. Cuma kitalah yang bakal menentukan sama ada orang kata apa, benda ini baik untuk kita ataupun tidak. Sedangkan doktor dah bagi cadangan dan saranan yang terbaik. Macam contoh saya tak ada BCG. Tak ada suntikan. Darjah 6 sebab saya duduk kat luar, kat Syria. Dan memang tak ada suntikan. Baru-baru ni saya alhamdulillah setiap tahun buat medical check up. Waktu kecil Ustaz di luar saya negara? Darjah 6 tu saya buat sebab kita menghafal Quran. Lepas tu kita pergi ke luar negara awal. Ya, jadi tak ada lah sebiji ada kat sini. Saya kadang tengok orang ada sini kan. Saya kata apa benda tu? Dia kata cocok lah. Kan? Tapi tak apalah. Baru-baru saya setiap tahun buat medical check up. Bila buat tahun ni, tahun lepas saya tidak ada sebab COVID kan. Doktor sarankan saya kena ambil. Dia kata bila dia cek darah saya, dia kata Ustaz ni ada satu masalah. Ustaz punya antibody tak kuat. Kenapa? Betul, memang betul. Saya kalau batuk, na'udzubillah, saya tak nak kena batuk sekarang, takut saya. Kalau saya batuk pergi Mekah, saya balik. Ni sebelum musim COVID tau. Balik Mekah saya akan batuk sebulan. Sebab bila balik Mekah, kalau tanyalah Ustaz tu, dia orang tahu sangat. Kalau saya balik Mekah, saya batuk-batuk tu, dia orang tahu lah saya balik Mekah tu. Saya balik Mekah tu. Sebab batuk saya sebulan. Kadang 40 hari tak berhenti. Kenapa jadi macam tu, Ustaz? Saya memang antibody saya lemah. Tu doktor kata, saya sarankan doktor ambil vaksin. Walaupun dah besar? Walaupun, dia kata sebab antibody saya rendah. Dia boleh baca dari data. Dia ambil darah tu dapat data. Okey, ni bagus, jantung bagus, kencing manis bagus. Sampai kat data, orang kata apa, data menunjukkan saya punya antibody. Oh, Ustaz rendah sangat Ustaz. Orang normal 40 contoh. 40, Ustaz ada 18 Jadi Ustaz kena tambah dengan vaksin. Jadi maknanya tuan-tuan, ada kesan. Bila kita tak ambil BCG ataupun vaksin BCG masa zaman sekolah. Itu zaman sekolah. Apatah lagi yang berkaitan tentang COVID-19. Lagi penting. Saya memang nak ambil lah ni. Tengah tunggu nak ambil, tiba-tiba COVID. Alang-alang saya kata, sapu sekali dengan COVID punya vaksin lah. Gitu. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, jangan cepat menghukum. Yalah. Ada orang kata, kita ni tak takut Tuhan ke? Tak takut Allah Ta'ala ke? Itu saya nak sebut sebentar lagi. Baik. Ustaz, perbincangan ini memang cukup menarik dan lebih hangat. Dan selepas ini kita nak bersama dengan Ketua Ehwal Halal daripada Parma Niaga Berhad. Iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafif Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada di rumah tu Ustaz? Ya, berada di rumah. Baik Ustaz. Semua para penonton tak sabar nak mendengar satu kupasan daripada Al-Fadil Ustaz tentang Parma Niaga yang menjadi satu badan yang bertanggungjawab dalam menyampaikan vaksin ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak tanya soalan yang pertama. Apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan vaksin COVID-19 selaras dengan kehendak hukum dan umat Islam? Dipersilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazakallah khair kepada Dai Aiman, kepada doktor. Semoga kita semua sihat walafiat senantiasa. Okey, pertama dan selamanya, Islam itu adalah sebuah agama yang syumul, agama yang sempurna. Dan pasti setiap isu yang berlaku di kalangan masyarakat kita, Islam ada jawapan dan pencerahan dia tersendiri. Okay, sebagai contoh, kita hari ini menghadapi penyakit yang bermacam-macam penyakit. Yang macam sekarang ni, vaksin lah, kita kenaan polio ke, berkenaan COVID-19 ke. Jadi adakah Islam ada cara ataupun garis panduan untuk kita ikuti? Contoh, saya Alhamdulillah sihat walafiat, tapi tak ada lagi penyakit tersebut. Boleh tak kita untuk mengambil pencegahan awal? Maka Islam mengatakan ya. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man tasaddaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dhalika al-yawm wa la sihrun.
Maksud kata, Nabi dah beritahu kepada kita, kita tak kena racun lagi, kita tak kena lagi sihir. Nabi dah beritahu langkah pencegahan, makan 7 biji kurma ajwa di waktu pagi. Maka samalah konsepnya kita apabila kita berkenaan dengan COVID-19 ini, maka kita mengambil suntikan tersebut untuk mengelak daripada mafsadah yang lebih besar. Jadi kalau kita cerita pula berkenaan vaksin, apa bahan-bahan tersebut? Apa yang mengatakan bahan ini selaras tak? So, dalam vaksin ni, dia ada banyak bahan. So, antara bahan yang paling penting dalam vaksin adalah antigen. Yang mana antigen tersebut diperolehi daripada keseluruhan vaksin itu ataupun bahagian daripada struktur vaksin yang dimelemahkan dan juga dimatikan. Okey? Yang mana fungsinya kita tahu untuk merangsang immunity, merangsang immune system dalam badan kita untuk membentuk satu immunity dan mencegah daripada penyakit serang kita. Selain daripada itu, ada juga bahan-bahan yang lain. Contohnya stabilizer, contohnya preservative dan additive, contohnya adjuvant. Ini secara amlah vaksin apa-apa itu ikut kepada vaksin, jenis vaksin lah. So, apabila kita bercerita berkenaan dengan sama ada bahan tersebut boleh digunakan atau tidak, ataupun harus digunakan atau tidak, so, saya simpulkan kepada 3 jenis vaksin yang kita lah kena faham. Kategori yang pertama, vaksin yang mana mengandungi bahan yang halal, bahan yang suci, bahan yang harus untuk digunakan, yang dia memberi manfaat kepada kita, maka tidak syak lagi vaksin tersebut boleh digunakan. Ada masalah. Vaksin yang kategori kedua adalah vaksin yang mana bahan tersebut contohnya halal, harus digunakan, tak ada masalah, akan tetapi memberi mudarat kepada tubuh badan kita, maka vaksin seperti ini tidak boleh digunakan, malah kita dilarang untuk menggunakan. Kerana apa? Kita tidak boleh mengambil sesuatu untuk memudaratkan diri kita. La darara wa la dirara. Dan kategori vaksin yang ketiga adalah vaksin yang mana mengandungi bahan yang haram, bahan yang najis contohnya. Dalam Islam pun ada kita ni hukum tadawi bil muharramat. Maka tapi pada asalnya dia haram, pada asalnya adalah dia najis. Akan tetapi dia telah melalui satu proses yang dirawat dengan chemical yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain, yang pada akhirnya telah menukar bahan tersebut kepada bahan yang baru. Dengan vaksin kategori ini tidak menjadi masalah untuk kita gunakan, harus digunakan kerana telah menjalani satu proses total transformation yang telah menukar struktur bahan tersebut kepada bahan yang baru. Allah Ta'ala. Baik Ustaz. Kita rakyat Malaysia ada segelintir kecil lah Ustaz ya, yang cukup bimbang kerana takut ada kesan sampingan. Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan daripada Parma Niaga sebagai satu jaminan. Tak perlu bimbanglah dengan vaksin ini. Silakan Ustaz. Okey, ini satu persoalan yang sering ditanya. Dalam WhatsApp pun tanya, Ustaz, boleh ke pakai vaksin ni? Selamat ke? Ada kesan sampingan ke? Kesan mati kan? Contohlah. Jadi soalan ini, Masya Allah, saya beritahu terima kasih kepada masyarakat sebab apa dia cakna. Dia prihatin dengan apa saja yang nak masuk dalam badan dia. Sebab pada akhirnya, dia akan menjejaskan tubuh badan dia yang akhirnya menyebabkan amal ibadah terganggu. Jadi secara amnya, vaksin ini di Malaysia, semua vaksin di Malaysia perlu berdaftar dengan KKM. Contoh Pharma Niaga sebagai pengeluar vaksin contohnya. Maka Pharma Niaga perlu bekerjasama dengan para medical doktor kita, dengan KKM kita, dengan golongan farmasi kita untuk bersama-sama mendaftarkan vaksin tersebut di Malaysia dengan KKM dan juga memastikan semua piawaian-piawaian yang tertentu itu telah dipenuhi. Bukan senang-senang nak buat. Contohlah tadi saya sebut bahan-bahan preservatif dengan additif tadi. Apa tujuan dia? Apa fungsinya? Semua bahan tersebut ada peranan dia masing-masing. Contoh preservatif dan additif tadi, fungsinya adalah untuk mencegah daripada pembiakan bakteria berlaku dalam vaksin tersebut. Kan? Antara yang lain, adjuvant contohnya, dia ditambah dalam vaksin tersebut untuk meningkatkan tindak balas imun sistem dalam badan kita dan menghasilkan antibodi yang lebih baik, yang lebih tahan lama, yang lebih banyak. Jadi, semua perkara tersebut, bila kita nak mendaftarkan kepada KKM, dia melalui satu proses yang sangat teliti dan kita kena bagi bukti, evidence. Bukan saja-saja je bagi kertas gotong lah. Jadi, apabila kita, contohlah, kita sebagai seorang yang tidak pakar dalam sesuatu bidang, maka kita perlu merujuk kepada ahli ikhtisas. Siapa ahli ikhtisas? Mereka lah para saintis, para farmasis. Contoh kita di Pharma Niaga ada bahagian R&D dia dan sebagainya lah. Okey, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanya pada mereka.
Dan kita pasal seandainya ada ketan sampingan lah contoh. Takat mana yang kita terima ni paling teruk pun lepas kita suntik virus tersebut, kita demam. Balik sakit, lepas kena suntikan. Di dalam Islam dah mengajarkan kita, apabila ada dua masalah contohnya, ada dua masalah. Anna adnal mafsadataini yutakawu min daf'i a'lahuma. Maksud kata apabila ada dua masalah, maka kita dibenarkan untuk mengambil masalah yang lebih ringan untuk mencegah daripada masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, ambil vaksinasi ini, kita ambil suntikan itu, contoh tiba-tiba kita demam, maka itu masalah yang ringan. Maka teruskan pengambilan vaksin tersebut dan untuk mencegah daripada masalah yang lebih besar, iaitu kematian. Na'udzubillah min dzalik. Oh, kita rasa lega lah Ustaz bila Ustaz Muhammad Hafif Hanafi menceritakan tentang perkara vaksin ini, dan kita rasa selamat bila mana Parman Niaga dapat berdiri di hadapan untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafif Hanafi, Ketua Hal Ehwal Halal Parman Niaga Berhad. Ada rezeki kita jumpa lagi, Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kalau kita lihatkan Parman Niaga ni sebuah kita sebutkan sebuah syarikat yang cukup besar, mempunyai teknologi yang cukup tinggi, dan yang menarik Ustaz, Parman Niaga ni dia mengedarkan ke ribuan klinik dan hospital, bukan saja di tengah-tengah pekan, hatta di ceruk-ceruk pun mereka pergi juga. Betul. Untuk memastikan ubat-ubat ni sampai kepada orang yang memerlukan. Sedikit daripada Al-Fadhil Ustaz untuk apa yang telah diisukan. Saya tertarik apabila Ustaz Hafiz sebut apabila Parman Niaga ni dia bukan saja pengedar ubat, mendapatkan ubat dan sebagainya, membuat kajian tentang ubat-ubatan. Mereka mempunyai pengkaji ataupun pakar syariah, dia panggil penasihat syariah. Penasihat syariah ni dia berat tahu kerja dia. Bukan sebab saya pun terlibat dengan penasihat syariah, terlibat dengan halal, ya, Persijil Halal Malaysia. Bila kita mesyuarat ni, orang-orang sains ni kadang-kadang saya, macam kami macam saya, Timbalan Mufti Selangor dan ramai lagi, bila kami dengar, Masya Allah, orang sains ni detail tuan-tuan dan puan. Dia nak tentukan, kadang-kadang kawan-kawan dalam nak bagi sijil halal, nak bagi sijil halal Malaysia ni, dalam tu ada saintis, dalam tu ada KKM, dalam tu ada orang kata apa, ada orang yang pakar dalam biologi, yang dalam tu juga ada orang yang pakar dalam pharmaceutical. Katakan contoh, barang tu, produk tu, dia ada bahan kimia ataupun bahan kimia 0.03. Sedangkan yang ditetapkan oleh saintis 0.01 atau 0.2. Terlebih 1 je tak bagi. Punya tak bagi. Detail tak bagi. Saya kata sikit je ni Prof. Doktor, sikit je kot. Pejam je lah. Beza kalau kita 0.01, 2 dengan 3, sikit. Kalau lain lah 0 jadi 1% kan. Sikit. Dia kata tak boleh Ustaz. 0.03 dengan 2 tu, 1 beza kan. Boleh menghidupkan sel kanser. Ini dalam satu isu. Saya kata Masya Allah, detail ni diorang ni. Maknanya bukan mudah. Ya, jadi oleh sebab itu kita percaya kepada mereka. InsyaAllah saya yakin kita akan tenang dan akan selamat. InsyaAllah. Maknanya sedetail-detailnya mereka telah perincikan tentang isu vaksin ini. Kita sebagai orang biasa, jom sama-sama kita ikut apa yang telah mereka usahakan. Jadi kita dah tamat di TV3 dan insyaAllah kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Al-Fadhil Ustaz, kita berehat dulu seketika. Dan selepas ini, banyak lagi akan kita perkatakan tentang vaksin ini. Para penonton, teruskan kesetiaan bersama dengan program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami dalam isu yang kita bincangkan cukup panas tentang vaksin, selamat ke tidak, terjamin ke tidak, adakah ianya halal ataupun tidak. Kita telah kupas selama 1 jam
30 minit di TV3 dan di TV9. Dan kita sambung lagi 30 minit ini. Banyak perkara-perkara yang akan kita bicarakan. Kita bersama dengan Al-Fadil, Prof. Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Ustaz ya, banyak telah kita bicarakan. Jadi para penonton yang mungkin terlepas dengan apa yang kita bicarakan, boleh terus ke Facebook kita. Jangan lupa tekan butang like dan kongsi agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Kita nak bersama dengan sahabat kita Ustaz di Facebook, Raihana Amardin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Soalan saya, andai kata kandungan vaksin mengandungi unsur-unsur haram, adakah ia akan juga diharuskan oleh syarak atas dasar darurat? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Ini andailah saya. Andai. Cuba silakan. Okey, an-nadir la hukma lahu. Benda yang nadir, benda yang andaian, dia tak boleh nak jadikan sangat hukum. Sekarang ni yang confirm, yang pasti vaksin yang nak sampai ni halal, suci, tidak ada sumber-sumber haram dan tidak ada sumber-sumber najis, tidak ada sumber-sumber yang boleh membawa kepada kemudaratan. Itu jelas. Itu pertama. Yang kedua, kalaulah, kita gunalah, walaupun dia kata kalau andaian, kalau, laulah minasyaitan. Kalau ni daripada syaitan. Ya, kalaulah ada, adakah dibenarkan? Jangan kalaulah ada. Kalau benda tu confirm ada najis pun, menjadi harus dalam keadaan darurat. Macam kita masuk tubihul mahzurat. Macam kita masuk hutan tu Ustaz ya. Kita biasa dengar kalau tak ada makanan sampai ni. Ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, yang haram itu menjadi harus. Bahkan ada ubat-ubatan, saya tak mau sebut kat sini lah. Itu boleh tanya doktor. Ada ubat-ubatan yang untuk penyakit kritikal daripada sumber yang najis. Tetapi dibenarkan atas dasar darurat. Tidak ada pilihan lain. Kalau tak makan mungkin menyebabkan kematian. Dan kita kena faham. Saya suka baca tulisan yang dibuat oleh pakar-pakar pemikir-pemikir Islam. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi, antaranya Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan ramai lagi. Abu Hasan An-Nadawi dalam bukunya yang cukup menarik. Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Yang mana kata Abu Hasan An-Nadawi, kita ni bertelagah je orang Islam ni. Betul. Ya, tetapi yang hasil buat vaksin, yang buat ubat-ubatan adalah orang bukan Islam. Kita orang Islam, negara-negara Islam yang kaya raya ni, yang penuh dengan minyak, apa yang mereka buat? Sumbangan kita. Tidak ada sumbangan. Nah, jadi oleh sebab itu kita cukup berbalah, cukup mempertikaikan, tetapi banyakkan tindakan. Tengok, China mulakan dengan tindakan, wujudkan vaksin. Nah, negara-negara barat mewujudkan vaksin. Negara-negara Islam yang mana yang mengeluarkan vaksin? Oleh sebab itu, kita ni banyak talk and talk. Tetapi kita tidak melakukan usaha ke arah menghasilkan sesuatu yang boleh memberi impak kepada umat Islam. Kita duk bercakap tentang, ini ada haram, ini babi, ini najis, itu. Tetapi mana negara-negara Islam, mana umat Islam yang kaya-kaya ini untuk mewujudkan, orang kata apa, vaksin halal? Yang mengatakan hifzul nafs saya. Nak menjaga hifzul nafs. Jadi alhamdulillah kita ada farmaseutical. Apa ni, farmaniaga. Alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan bahawa kita ni kena balik kepada asas. Jangan mudah sangat kita ni duk kata sangat, tetapi kita kena ingat yang haram itu boleh jadi harus apabila dalam keadaan darurat. Terasa mendapat satu tamparan yang hebat daripada Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif tentang perkara ini. Saya pun terasa juga Ustaz. Kadang kita ni duk cakap banyak-banyak, tapi apakah tindakan kita? Kita ada sahabat kita di talian. Assalamualaikum. Cik Abdullah. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Abdullah Rahman Teman. Ini setiap penyakit ada ubatnya, melainkan mati. Itu adalah jaminan Allah. Soalan saya, selain vaksin, kaedah rawatan Islam bolehkah kita praktikkan? Ialah cara zikir, ayat-ayat Quran yang kita baca. Dan lagi satu, minta pandangan Ustaz, di negara-negara barat telah pun menggunakan vaksin. Tetapi ramai pula yang mangsa COVID-19 ni yang mati. Jadi apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Encik Abdullah. Silakan Ustaz.
Okey, menarik apabila Tuan Haji bertanya mengenai yang pertama tadi berkaitan tentang apa tadi? Berkaitan dengan bagaimana kalau kita nak menggunakan untuk rawatan Islam ni pula. Saya salah seorang daripada anak murid kepada almarhum Datuk Dr. Harundin, pakar perubatan Islam di Malaysia lah, ya. Semua orang kenal, ya, almarhum, dan antara pelopor kepada Darul Syifa di Bandar Baru Bangi dan seluruh negara, bahkan di Brunei termasuk, ya. Datuk Harundin, dia mengajar kami, mengajar zikir-zikir, mengajar doa-doa untuk kita amalkan. Halau jin, nak buang jin, nak elak dia penyakit, makan itu, makan ini. Ada makanan-makanan tambahan. Tetapi Datuk pesan apa? Dia kata, walaupun kita amal dengan zikir, walaupun kita amal dengan pendinding, baca, ada yang baca laqad ja'akum, ada yang baca bismillah 7, ada yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Untuk pendinding diri, pada masa yang sama jangan kita lupa perubatan-perubatan yang ada hari ini. Datuk Harundin beramal dengan semua zikir-zikir, tapi kalau bab jantung, Datuk akan rujuk kepada IJN. Dibayar oleh siapa? Oleh kerajaan. Sebab Datuk merupakan profesor dekat UKM. UKM. Jadi Datuk juga merujuk kepada pakar-pakar. Jadi oleh sebab itu, kita nak amal dengan zikir, silakan. Saya pun amal dengan zikir, saya amalkan dengan doa. Pada masa sama, saya juga merujuk kepada pakar-pakar perubatan. Dan macam saya, alhamdulillah, saya syukur pada Allah Ta'ala. Saya asalnya saya nak kahwin dengan doktor tau. Saya memang minat perubatan. Doktor perubatan. Tapi tak ada rezeki, saya kahwin dengan pensyarah sains. Lagi hebat. Alhamdulillah, Allah tu maha kaya. Tapi Allah bagi rezeki, isteri saya ni patut dia bidang sains juga. Tapi alhamdulillah dia mempunyai kawan-kawan yang ramai dalam bidang sains dan doktor-doktor perubatan. Pakar-pakar bedah ramai. Pakar kulit, pakar. Alhamdulillah dia orang pun jadi kawan saya. Saya pula duduk di UKM buat kajian dengan PPUKM. Pakar-pakar bedah, pakar otak, semua adalah tuan-tuan dan puan. Kawan-kawan semua tu. Jadi saya banyak bertanya kepada mereka. Jadi alhamdulillah bila bergabung antara orang sains dengan orang fiqh, orang sains dengan ustaz-ustaz, dia akan menghasilkan suatu produk, satu pandangan yang luar daripada kotak. Itu penting. Maknanya kita kena balance lah saya. Kena balance. Jadi bila kita gabungkan doa-doa dan juga perubatan semasa termasuk dengan vaksin ini, insya-Allah kita sekurang-kurangnya kita dah usaha ke arah menjaga kesihatan kita. Kalau meninggal juga nak buat macam mana? Itu dah qada dan qadar Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau di barat dah guna semua itu satu andaian. Mereka ini meninggal seperti mana yang disebutkan sebelum mengambil. Jadi bukti fakta-fakta itu tidak ditunjulkan bahawa yang mati itu kerana tak ambil vaksin. Jadi oleh sebab itu kita kena dapatkan fakta yang betul, jangan ambil daripada fakta yang salah ataupun yang tak jelas. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ada setengah orang kata takut COVID buat apa? Takut Allah je lah. Ini satu perkara yang akan kita bicarakan selepas ini. Para penonton, terus kesetiaan bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik kita pada hari ini cukup menarik, iaitu hukum vaksin. Baik Ustaz, sebelum kita nak ke pertanyaan kita sebentar tadi Ustaz, berkaitan dengan ada setengah orang ni hanya takut, tidak takut pada COVID tapi hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita simpan dulu Ustaz, sebab kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Manakah yang lebih penting tentang hukum penggunaan vaksin sesuatu penyakit, sama ada hukum agama dan jumhur ulama atau tentang penjagaan nyawa seorang individu yang juga disuruh supaya kita menyayangi dan menghargai nyawa kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala?
Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Persilakan Ustaz. Ini antara soalan-soalan yang banyak lah. Ya. Kita ni nak ikut jumhur ulama ke nak ikut agama? Saya seru kepada umat Islam. Tak kira di mana. Sebab Tanyalah Ustaz ni ditonton oleh semua negara-negara yang keliling kita ni. Brunei, Singapura, hatta di Thailand. Kawan-kawan saya di petani di Thailand, dia orang WhatsApp, dia kata di kami luar tengok. negara? Dia orang dapat. Dia orang adalah kaedah dia orang dapat. Tapi dia orang tengok saya di... Sebab bila saya pergi ke Thailand, saya pergi ke Phuket ke apa, dia orang kena, oh ini Ustaz dalam Tanyalah Ustaz. Dia tahu. Program ni pun dia tahu. Well, Tanyalah Ustaz kot. Jadi bayangkan sahabat kita, dia kata, apa nak ikut jumhur ulama ke nak ikut agama? Tuan-tuan dan puan, perlu kita tahu tentang hukum hakam. Lepas ni masjid buka, ada kelas-kelas fiqah, hadirlah tolong tuan-tuan. Sekarang ni orang semua marah sebab tak boleh pergi masjid kan. Lepas ni buka masjid, tolonglah hadir kuliah-kuliah maghrib. Betul. Bila sebut jumhur ulama ni ikut siapa? Dia tak ikut Bible. Dia tak ikut agama Kristian, tak ikut agama Yahudi, tak ikut agama-agama lain. Dia ikut kepada agama Islam. Jumhur ulama ini dia akan melibatkan Imam Abu Hanifah An-Nu'man, lepas tu anak murid dia Imam Malik, lepas tu anak murid Imam Malik itu Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian anak murid kepada Imam Syafi'i iaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Jadi semua mereka ini balik kepada Quran, balik kepada sunnah, kemudian balik kepada ijtihad. Ijtihad ulama. Tu sebab Imam Syafi'i dia ada ijtihad yang baru, lama dan baru. Di Baghdad yang lama, yang baru dekat Mesir. Jadi maknanya pandangan-pandangan baru yang dikeluarkan tanpa ada dalam Quran dan sunnah. Ini yang dipegang oleh Muaz bin Jabal bila Nabi kata, ya wahai Muaz, kalau kamu berada dekat Yaman nanti kamu macam mana kamu nak tentukan hukum? Aku rujuk Al-Quran. Nabi kata kalau tak ada, dalam sunnah. Kalau tak ada, ajtahidu wala alu. Aku akan berijtihad, akan bawa pandangan baru, akan berfatwa, berbalik kepada Quran dan sunnah. Atas dasar itu, akan keluarlah satu hukum yang baru. Jadi dalam isu vaksin ini, kita kena ambil pandangan-pandangan jumhur ulama. Pandangan-pandangan fatwa. Yang mereka ini balik kepada agama. Dan itu untuk tujuan apa? Menjaga agama dan nyawa. Ada pula kata Ustaz, kita kena jaga agama. Nyawa tu nombor dua. Bang, macam mana nak jaga agama kalau nyawa tak ada? Yang jaga agama ni adalah nyawa. Jadi dia memainkan peranan. Ini dipanggil fiqhul mizan. Dia kena ada muazanah. Dia ada timbang tara. Macam mana kita nak selesaikan masalah, oh nak jaga nyawa dulu ke agama dulu? Dalam isu ini kita tengok agama tu penting. Yang kedua, nyawa tu penting. Maka kena jaga nyawa untuk menjaga agama. Tu tadi ada orang kata, Ustaz, ni adakah sampai darurat? Hanya 0.36% saja yang mati seluruh dunia. Sikit je. Sikit, takkan tu dah dinamakan darurat? Bang, dalam bab nyawa seorang tu dah kira darurat. Dalam bab darurat, tentang darurat ni jangan tengok pada nyawa saja. Tengok pada nyawa satu hal. Tengok kepada kesan ekonomi satu hal. Tengok kepada kesan orang yang frontliner. Hospital-hospital, ubat-ubatan. Kos negara meningkat. Tengok daripada bahawa pembentangan bajet. Naik kan? Berapa ratus juta naik. Nak bagi tahu dah sampai nak bagi tahu bukan sikit bukan sikit lah. Maknanya benda ini memberikan impak kepada institusi kewangan, kepada masyarakat, kepada umat Islam, kepada negara dan macam-macam lagi. Jadi kena tengok dalam isu ini. Betul. Tapi ada setengah orang tu Ustaz masih lagi tidak pakai face mask, masih lagi tidak penjarakan fizikal dan sebagainya. Pada mereka, kita nak takut COVID buat apa? Cukup kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka soalan ni. Ada orang kata, dia kata kita ni nak pakai apa? Jangan duk risau sangat. Jangan duk takut sangat. Tengok. Jangan takut sangat. Pakai mask. Kalau nak kena, Allah kata kena. Tak boleh bang. Tak boleh. Kita kena usaha. Siapa kita? Siapa Izhar Arif? Tak payah doktor lah. Muhammad Izhar Arif. Siapa saya? Muhammad Izhar Arif. Kamu siapa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar ni orang nombor 2 selepas Abu Bakar As-Siddiq. Pemimpin yang hebat. Kalau dia menangis tu, menangis sampai ballalat lihyatuh, sampai basah dia punya janggut. Menangis di waktu malam. Dia sendiri angkat. Orang yang perkasa ni saya. Bukan saja perkasa, orang yang sangat dekat dan takut dengan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Siapa Umar bin Khattab? Hebat.
Bayangkan Umar ni dalam perjalanan nak masuk ke Syam, tempat saya belajar dulu, Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Ni 4 negara ni dipanggil Syam. Nak masuk dah. Dah sampai dekat border, tiba-tiba dimaklumkan bahawa Syam, 4 negara ini sedang ditimpa virus taun. Virus taun. Bila ditimpa virus taun, Umar nak masuk. Sahabat-sahabat pegang. Jangan wahai Umar. Kalau kamu masuk, kamu bawa semua ni, sahabat-sahabat yang besar-besar ni, semua masuk. Kalau semua masuk, sila bulan Allah ambil umur. Maka Umar pun bincang dengan para sahabat, bincang dengan Ansar, bincang dengan Muhajirin, bincang dengan kibarus sahabat. Masa tu, buat mesyuarat tergempar. Sebab tak pernah berlaku kan. Buat mesyuarat tergempar, macam mana ni? Maka akhirnya keputusan buat, Umar tolong jangan masuk. Kerana khidmat kamu itu masih diperlukan untuk dunia. Untuk umat Islam. Untuk rakyat. Maka baliklah semula ke Madinah. Jangan masuk ke dalam Syam. Umar bin Khattab patah balik. Nakhruju min qadarillah ila qadarillah. Kita keluar daripada qadar Allah dan kepada qadar Allah yang lain. Maksudnya, Umar lari. Tak masuk dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Adakah Umar takut dengan virus taun yang hari ini sama lebih kurang adik-beradik dengan COVID-19? Sama. Umar lari. Adakah Umar takut dengan taun berbanding takut dengan Allah Taala? Tak. Sebab takut pada Allah lah Umar bin Khattab keluar dan tidak masuk ke dalam Syam. Jadi jangan kita ini ambil enteng. Kena tahu hukum hakam. Kena belajar betul-betul. Banyakkan membaca, saya yakin kita akan berlapang dada. Kalau nak ikutkan, saya ni orang keras tuan-tuan. Saya memang detail. Saya ni orang kalau boleh, saya nak tahu satu persatu. Tapi saya yakin dengan kepakaran yang ada kepada rakan-rakan di KKM, rakan-rakan pengkaji-pengkaji ini, saya yakin insya-Allah saya berada di tempat yang betul. Baik Ustaz, kita mungkin berada di orang kata pusingan akhir ni Ustaz. Dan saya yakin para penonton pun bersedia dengan pen dan kertas. Sebab apa? Kita nak tulis apakah dia pelan tindakan, apa yang kita kena buat ni Ustaz sekarang ni. Untuk kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Okey, pertama sekali ya tuan-tuan perempuan, untuk kita putuskan rantaian ini, tak lain dan tak bukan, kita kena ikut segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ya. Sebab Allah pun dah bagi tahu, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sekarang ni kerajaan dah tetapkan dia punya garis panduan, ikut SOP. Yang kedua, saling bantu membantu. Bantu membantu, ingat memperingati antara satu sama lain. Saya jumpa dai tak pakai mask, saya kena tegur. Ini termasuk daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nak ajar masyarakat ikut SOP. Tengok saya datang ni. Seumur hidup saya dalam Tanya Ustaz, daripada tahun 2008, inilah kali pertama saya pakai ni. Saya tengok dalam gambar pun, ya Allah, berkilat-kilat muka dia buat. Nak buat macam mana? Ini SOP. Ya. Sebab saya kena bantu TV3 daripada penyebaran wabak. Betul. Kena bantu. Kita kena tunjukkan contoh. Para pemimpin, tunjukkan contoh yang kita ini ikut SOP. Nombor 3, tuan-tuan perempuan, banyak merujuk kepada pakar. Dalam isu-isu negara macam ni, rujuk kepada pakar. Rujuk kepada mufti-mufti. Tuan-tuan, kalau tak rujuk mufti, tuan-tuan nak rujuk siapa lagi? Ya. Dalam sebuah negara, tak ada tempat lagi dah kita nak rujuk dalam bab agama kecuali mufti-mufti kita dah. Ya, kita kat Malaysia antara mufti yang ramai. Saya di negeri Selangor, saya rujuk mufti Selangor. Walaupun saya dalam bidang fiqah, dalam bidang 4 mazhab, dalam bidang fatwa semasa, saya tidak akan cakap kecuali saya rujuk mufti tempat saya tinggal, iaitu mufti negeri Selangor. Datuk Tambis. Saya akan rujuk mufti negeri Selangor punya fatwa. Kalau kawan-kawan duduk di wilayah, rujuklah mufti wilayah. Kalau yang duduk di Perak, rujuklah mufti Perak. Jadi maknanya rujuk kepada mufti-mufti masing-masing. Itu nombor 3. Dalam bab kesihatan, dalam bab perubatan, dalam bab dunia, saya sebut dunia ni sebab biar senang sikit orang faham. Betul. Tadi bab akhirat kita rujuk mufti. Bab dunia, bab perubatan, rujuklah pakar-pakarnya iaitu doktor-doktor perubatan. Ya. Rujuk mereka. Bila kita rujuk mereka, doktor, saya rasa tak segera tekak. Cakap pada doktor, jangan malu. Ini sakit tekak. Dia kata saya nak ubat demam je. Ya. Doktor kata ada batuk. Dia tak bagi tahu. Tak boleh, jangan menipu. Ya. Nabi tak suka begitu. Cakap tu saya gatal tekak. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, doktor akan bagi saranan yang terbaik. Yang terakhir, banyakkanlah berdoa pada Allah Taala. Kita dah usaha,
kita berdoa dan akhirnya kita bertawakal. Saya yakin kita akan dapat menjauhi daripada COVID-19. Sedikit daripada Al-Fadhil Ustaz. Dalam perbincangan kita 2 jam ini, Al-Fadhil Ustaz, mungkin Ustaz boleh rumuskan apakah dia hukum penggunaan vaksin, Ustaz? Secara umumnya, apa yang saya boleh katakan, vaksin ditegaskan oleh semua mufti-mufti dalam negara dan luar negara, sama ada negara itu negara Islam atau negara bukan Islam, semua bersepakat bahawa hukum pengambilan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia adalah suci dan boleh menjadi wajib apabila badan tubuh seseorang itu memerlukan kepada vaksin setelah diberi nasihat oleh doktor yang pakar dalam bidang tersebut. Cantik, cantik. Ini satu penggulungan yang menjadikan kita tenang bila mana mendapat suntikan vaksin. Baik Ustaz, doa ringkas. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir umurana. Allahumma rzuqna rizqan hasana. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, jauhkan kami daripada wabak Covid ya Allah. Selamatkan keluarga kami ya Allah, ibu bapa kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, isteri-isteri kami ya Allah, suami-suami kami ya Allah, agar kami semua jauh daripada wabak COVID-19 ya Allah. Hapuskanlah wabak COVID ini ya Allah, kerana wabak ini telah merosakkan kami ya Allah. Namun begitu ya Allah, kami yakin apa yang kamu uji ini ya Allah, dengan COVID-19 ini ya Allah, kamu mendekatkan kami ya Allah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya kami insan yang hina, insan yang selalu melakukan dosa dan lupa kepadamu ketika kami senang ya Allah. Hari ini kami susah ya Allah, kami mula kembali dan mengingatimu ya Allah. Alhamdulillah, kami bersyukur atas apa yang telah diuji ini. Kami menganggap ini satu ujian yang boleh membalikkan kami kepada rahmatmu ya mujibad da'wat. Ya Allah, ambillah balik COVID-19 ya Allah. Ambillah balik ya Allah COVID-19 ini ya Allah. Jauhkan kami daripada wabak ini ya Allah. Ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif atas penjelasan berkaitan dengan hukum vaksin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Para penonton, teruskan kesetiaan anda. Esok kita bersama dengan sahabat saya, moderator Da'i Hakim dan panel Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunuh dalam topik ibadah ketika diuji. Terima kasih. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.